Pastinya kita semua pernah berkunjung ke kedai gunting rambut, barbershop atau salon. Tahukah kamu maksud tiang yang berwarna putih, biru dan merah yang berputar di depan kedai gunting rambut? Sebenarnya trademark kedai gunting rambut itu mempunyai sejarah yang tersendiri. Untuk tahu lebih lanjut, teruskan bersama kami. Selamat datang ke TV Rosa Studio. Salam sejahtera ke atas kamu dan salam satu dunia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga Tuhan memberkati kehidupan kita sehingga akhir hayat kita semua. Pada hari ini, kami akan memaparkan kepada anda sebuah video yang berkisah tentang sejarah mengunting rambut dan lampu biru merahnya. Tukang potong atau tukang cukur rambut adalah seorang yang bekerja untuk memotong dan menata rambut. Pekerjaan ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Pada zaman dahulu, tukang cukur rambut umumnya juga bertugas sebagai doktor bedah. Pekerjaan potong rambut pertama di dunia. Tukang potong atau cukur pertama di dunia diperkirakan berasal dari zaman Mesir kuno. Ketika itu, mereka pemotongan rambut menggunakan peralatan dari kulit tiram atau batu yang diasah. Pada zaman Mesir kuno, tukang cukur adalah orang yang diyakini memiliki keahlian semacam dukun atau pendeta. Hal ini berasal dari keyakinan bahawa roh jahat boleh memasuki ke dalam tubuh melalui rambut, dan cara mengusir roh tersebut adalah dengan cara memotong rambut. Sehingga para tukang cukur Mesir kuno tidak hanya dipercaya untuk mencukur rambut, tetapi juga memimpin upacara keagamaan seperti pembaptisan dan pernikahan. Kegiatan mencukur rambut juga sudah dilakukan masyarakat pada zaman logam dari 3500 sehingga 1200 sebelum Masihi. Hal ini dibuktikan dengan penemuan pisau silet di Siberia, yang diyakini berasal dari 3500 sebelum Masihi. Pisau tersebut terbuat dari kulit kerang dan batu api, flintstone. Hal serupa juga ditemukan di Vengerovo, Rusia, di mana terdapat potongan logam yang diyakini sebagai pisau cukur untuk mencukur janggut milik bangsa Keltik. Pisau cukur tersebut terbuat dari kulit kerang, gigi hiu, dan logam yang diasah di batu. Zaman dulu, pisau cukur menjadi salah satu simbol status seorang lelaki. Semasa hidup, para lelaki menghias pisau cukurnya, dan ketika meninggal, pisau itu akan dikuburkan bersama mereka. Asal-usul tiang merah biru putih. Pada zaman pertengahan, bukan hanya rambut yang boleh dipotong di barbershop, tapi juga mampu menjalankan pembedahan kecil, mencabut gigi dan menyedut darah menggunakan lintah. Pada zaman itu, penyedutan darah dilakukan bagi tujuan perubatan. Penguasa Perancis meletakkan dua tahap perubatan iaitu ahli bedah profesional, doktor, dan tukang bedah amatur iaitu tukang bedah yang ada di barbershop. Pada abad ke-14, tukang bedah amatur telah dibenarkan mempunyai pekerja dan mereka juga dibenarkan untuk mendalami ilmu bedah profesional di Fakulti Kedoktoran. Subscribe, tekan loceng, like, komen, dan share. Ambroise Paré yang merupakan tokoh bedah moden, yang juga ahli bedah kerajaan Perancis juga sebenarnya bermula sebagai tukang bedah barbershop. Pada mulanya, penggunaan tiang lampu berwarna putih dengan warna merah dan biru yang berputar melilit adalah kebiasaan bagi para tukang penyedut darah yang menjemur pembalut yang telah digunakan dan berlumuran darah di depan klinik mereka. Lalu pembalut yang dijemur itu ditiup angin sehingga berputar melilit menimbulkan variasi warna merah putih. Lama-kelamaan kebiasaan itu menjadi trademark di setiap klinik, sekaligus juga merupakan pemberitahuan kepada khalayak ramai bahawa tempat itu adalah klinik barbershop. Seiring dengan berjalannya waktu, pemandangan itu buat sebahagian orang tampak menjijikkan, maka dibuatlah tiang putih yang dicat dengan warna merah dan biru sebagai pengganti pembalut yang digantung. Tiang warna putih menggambarkan pembalut, warna merah adalah aliran darah, sedangkan warna biru menggambarkan urat atau pembuluh vena, iaitu tempat darah disedut. Bulatan di atas tiang menggambarkan bekas untuk lintah, sementara bulatan di bawah adalah bekas untuk menampung darah. Tetapi, pada waktu itu modelnya masih lagi statik,
dan masih tidak berputar. Pada tahun 1950-an, Amerika menghasilkan model lebih sempurna, iaitu yang boleh berputar dan bekas yang di atas tiang diganti dengan bola. Sementara pemakaiannya bukan lagi untuk klinik sedut darah tapi untuk tempat memotong rambut sahaja. 1950 hingga 1967, dari hanya satu perusahaan saja telah terjual sebanyak 50,000 buah tiang tanda barbershop ini. Seiring dengan percambahan barbershop di Amerika, maka pada tahun 1996 penjualannya mencapai rata-rata 70,000 buah. Namun sehingga tahun 1996, penjualannya merosot teruk kerana ada peraturan yang membatasan pemakaian tiang ini dengan alasan boleh memusingkan atau memeningkan kepala jika terlalu banyak di pinggir jalan dan boleh mengganggu penumpuan pemandu-pemandu. Walaupun demikian, model tiang ini merebak pesat ke seluruh dunia dan hampir seluruh dunia juga sepakat bahawa tiang ini adalah sebagai tanda menunjukkan tempat memotong rambut atau barbershop. Akhir sekali, jika tiang berputar bermaksud barbershop itu buka, dan sebaliknya pula, jika berhenti berputar, bererti tutup. Tak sangka lampu atau tiang yang menjadi identiti tempat gunting rambut, mempunyai sejarah yang tersendiri. Terima kasih kerana sudi menonton. Sampai jumpa di video seterusnya.